Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-40, iaitu tajuk Adamul Ightirar bid dunya, mana tidak terpedaya dengan dunia ini. Saya baca sekali lagi hadis ini. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وفي رواية عند البيهقي وغيره ما يدل على أن هذا القول الذي نسب إلى ابن عمر هو من تتمة وصية النبي ففيها وقال لي ابن عمر إذا أصبحت. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang bahu saya, kedua bahu saya. Lalu baginda bersabda, jadilah engkau wahai Ibnu Umar semasa hayat di dunia ini seolah-olah gharib, anak dagang, ataupun orang yang lalu seketika, atau kita kata orang yang bermusafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia menyebutkan, susulan daripada kenyataan Nabi ini, dia menyebutkan kepada orang lain. Dia kata, apabila engkau berada pada waktu petang, lakukanlah ibadat sebanyak mungkin. Janganlah engkau menunggu pada waktu pagi. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi, maka lakukanlah ibadat sebanyak mungkin. Janganlah engkau tunggu sampai pada waktu petang. Rebuhlah peluang semasa sihat sebelum datangnya sakit. Rebuhlah peluang semasa hidup ini sebelum tibanya saat kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ni, hadirin hadirat, telah kita bincang dah sebelum ini beberapa perkara yang berkaitan, iaitu dari sudut perkataan hadis, dari sudut lughah kita telah sebut sebelum ini. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak tengok nak bincang hadis ini secara umum lah, makna secara umum hadis ini apa yang cuba untuk disampaikan oleh Nabi kepada umat ini. Apa dia? Sebagai kita kata-kata kunci lah pada hadis ini, poin dia ni apa dia yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai perbincangan berkenaan dengan hadis ini, kalau kita tengok di awal hadis ini, Nabi SAW cuba membuat perbandingan, walaupun secara khususnya sebut kepada Ibnu Umar, tetapi mengikut kaedah, walaupun disebut pada seorang sahabat, tetapi perkara itu sebenarnya dia dimaksudkan untuk umatnya. Jadi setiap nas ini kita tak boleh lihat pada khusus bab, tapi kita kena lihat pada umum dia. Kalau khusus bab ini cerita Sayyidina Umar, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, tak ada kena-mena dengan kita. Dalam kaedah dia, maknanya al-ibrah bi'umum
bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kita pakai kaedah tu lah. Walaupun disebut khusus pada Ibnu Umar, tetapi pengajaran ini kita kena pakai lafaz dia secara umum. Jangan tengok sebab asal dia. Jadi bila kita tengok sini, kita nampak Nabi SAW ni dia nak supaya kita menganggap hidup atas dunia ni jangan kita anggap sebagai tempat yang kekal. Jangan. Tu. Bahkan kita kena yakin, kita kena sedar sentiasa bahawa kehidupan di dunia ini bukanlah sebagai tempat yang kekal abadi, sebagai watan kita, sebagai negeri kita yang akan kita kekal selama-lamanya. Itu anggapan orang yang terpedaya, orang yang tersalah anggap. Tak kena lah betul. Bagi orang yang betul-betul cerdik, pintar, dia kena anggap bahawa hidup di dunia ini sebagai tempat persinggahan. Oleh itu, berdasarkan kepada hadis ini, bila dia sedar begitu bahawa tempat ni bukan tempat kekal, maka sekurang-kurang asasnya dua keadaan yang perlu menjadi penilaiannya. Yang pertama, dia kena letak dalam kehidupan dia, walaupun dia beli rumah 500,000, 1 juta atas dunia, tetapi dia kena ingat bahawa dia sekarang ini sama ada gharib, iaitu anak dagang, mana orang dagang yang tinggal di bumi yang asing. Tidak tempat asal dia. Tempat asal dia ada, tempat asal dia. Ini bukan tempat asal. Oleh itu, bila dia anggap bahawa dia datang ke dunia sebagai gharib, bukan bermukim, bukan nak tinggal dengan tetap, maka perkara yang paling penting yang dia kena sedar, yang dia kena buat, apa dia? Dia sebut sini at-tazawwud liruju' ila watani. Dia kena membekalkan, mencari bekalan yang secukupnya untuk dibawa pulang ke tanah airnya, ke negeri dia. Kita duduk atas dunia, kita asal daripada syurga. Nabi Adam nak daripada syurga. Kita mari ke dunia ini sebagai perjalanan, dan kita akan balik semula ke hari akhirat itu. Jadi kita kena sedia bekal secukupnya. Dia kena ingat gitu. Yang kedua, lepas ni kita bincang dalam kesimpulan lah. Yang kedua, seseorang yang cerdik juga, seseorang yang pintar, dia kena menganggap dia ni sebagai orang musafir. Sebelum ni kita telah bincang dah gharib apa makna, abiru sabil itu apa makna. Dia kena menganggap dia ni sebagai orang musafir yang sentiasa bergerak, tidak tinggal menetap di satu-satu tempat. Bahkan dia sedang berjalan untuk pergi ke satu destinasi. Dia kena ingat lagu tu. Dan dia akan sampai, walau bagaimanapun dia akan sampai ke tempat yang dituju itu, iaitu kematian. Pokok mana pun dia akan mati. Siapa satu pihak dia akan mati. Dia kena ingat gitu. Yang mana mati itu merupakan proses perpindahan ke alam yang kekal. Dia kena ingat gitu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata gharib dengan abiru sabil ni dia ada makna yang sama. Kalau kita kata gharib, anak dagang, makna dia tak sudah sini juga, dia akan balik ke kampung juga. Boleh jadi kalau gharib ni lama lah dia duduk. Setengah ulama membezakan gharib ni mana duduk tu lama, tetapi tak sudah juga dia akan balik ke kampung dia juga. Kalau musafir ni dia tidaklah lama sangat, sebab dia bergerak, dia berjalan, tidaklah lama. Tapi pokok mana pun dia akan balik ke tempat asal. Gharib dan abiru sabil ni, macam mana pun kita faham kalimah tu, kerana dia pelbagai pandangan ulama makna gharib dan abiru sabil ni, tetapi ada satu makna yang sama, iaitu pulang ke tempat asal. Dia ada makna tu. Sama ada gharib ke ataupun abiru sabil, semuanya bersifat sedang bergerak pergi ke satu destinasi yang bersifat alam baqa, itu alam kekal alam. Dia tidak seperti mana dunia ini yang bersifat sementara. Oleh itu, orang yang menyedar demikian, maka dia juga kena mencari, mengumpul bekalan untuk perjalanannya.
Jadi bila kata dia bergerak di tahun, kadang-kadang pergerakan kita setengah tu 65 tahun, tapi dia mati. Bila dia mati masuk alam barzakh. Alam barzakh itu pun tidak kekal. Sebab dalam pengajian kita, dalam pengajian agama kita, alam barzakh ni adalah tempat diperam manusia buat seketika. Dia bermula daripada zaman Nabi Adam sampai pada manusia terakhir sebelum kiamat. Bila dia masuk alam bila semua manusia masuk alam barzakh, dengan berlakunya kiamat, barulah berlaku kebangkitan. Dia tidak berlaku orang mati dulu maka dia bangkit dulu. Tidak. Dia bangkit serentak. Itu dia perkara yang disebut dalam pengajian kita bab alam barzakh, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat ni begitu. Seolah-olah mana daripada zaman Nabi Adam sampai pada manusia terakhir, semuanya sebelum pergi ke hari akhirat dia mesti berada di alam barzakh tu. Jadi selama mana alam barzakh tu wallahu alam, kita tidak boleh sebut. Sama ada gharib ataupun abiru sabil, maka kedua-duanya mesti menyiapkan bekalan untuk perjalanan mereka. Amat salah dikira sebagai satu kesalahan dan amat tidak cerdik. Seseorang yang memahami kedudukan itu, dia tahu dia ni musafir. Dia ni musafir, seperti kita musafir. Sama ada kita naik kereta ke naik bil, mana boleh kita beli barang banyak. Tak muat kita nak bawa sebab kita musafir. Bahkan kalau kita bawa barang banyak menyusahkan. Menyusah itu gambaran. Jadi kita bawa sikit saja. Barang yang kita bawa, hak kita nak ambil. Sebab itulah ulama kata mana huraian ni dia lebih bersifat untuk maknanya dalam kerangka zahir. Sebabnya ada juga satu huraian lain sebut hak dia bawa di tubuh dia tak banyak, tetapi hak dia hantar ke tempat kekal itu, hak tu dia kena banyak. Seperti kita sekarang, seperti sahabat Nabi Sayyidina Uthman misalnya, guna dia tak banyak. Sayyidina Uthman, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia guna dia, mana hak dia bawa dia, hak dia ambil untuk guna atas dunia ni tak banyak, tetapi hak dia hantar di hari akhirat, hak tu hak banyak. Hak tu orang cerdik semua. Mana sebelum dia sapa tu dia hantar dah. Dia ada kaedah tu. Dengan cara sedekah, tabarruk, jihad fi sabilillah dan sebagainya. Dia tak sapa lagi. Itu maksudnya. Itu orang cerdik. Cerdik dah tu kalau maknanya mana dia tidak ambil banyak, sebab kalau bawa pun tak boleh juga. Cerdik dah tu kira tidak terpedaya dengan barang-barang ketika dalam perjalanan. Kita nak pergi ke mana-mana, kita tengok barang comel-comel, kita tak boleh ambil semua sebab kita musafir. Jadi tidak ambil, tidak terpedaya, tidak terpengaruh, itu kira cerdik dah. Tetapi al-qais, Nabi sebut dalam hadis, al-qais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Tapi orang yang cerdik sungguh, dia tidak percaya, dia tidak terpedaya dengan dunia, hawa nafsu dia tidak terpengaruh dengan dunia, tetapi amalan yang dia buat itu semuanya menjurus untuk simpanan di hari akhirat. Hak tu hak cerdik sungguh. Inilah amalan sahabat. Jadi apa yang dia buat atas dunia ni dengan kekayaan dia tu, walaupun apa habis di derma, di tabarruk, siapa habis sahabat setengah-setengah harta. Dah. Kita mungkin apa habis, tapi dia faham, dia kirim ke hari akhirat. Bila dia bangkit dari akhirat, dia lah orang paling kaya. Sebab apa? Semasa dia duduk atas dunia, dia duduk harta lama, harta dia untuk pergi hari akhirat dalam bentuk pahala dan sebagainya. Jadi sebab tu setengah-setengah ulama kata, mana kita nak faham hadis ni, kita kena tengok hadis-hadis lain. Jadi huraian ni sebenarnya kita gabungkan dengan huraian hadis-hadis, baru kita nampak. Takut kita faham selapis, maknanya kita sebagai musafir. Sebab hadis ni, sebab tu dalam kitab ni dia sebut tidak terpedaya dengan dunia. Apa maksud tidak terpedaya dunia? Dia faham dunia tu hakikatnya apa dia. Sebab kadang-kadang kalau orang tak faham dunia, dia saya pada dunia, dia kira setengah-setengah orang dia saya pada dunia, orang dia terpedaya. Dia takut nak sedekah. Apa? Sebab dia terpedaya. Sebab bila dia beri kat orang, benda tu akan jadi berpindah milik, jadi milik orang lain. Bila milik orang lain, dia kira tak ada lagi dia. Ni orang panggil silap, terpedaya dengan dunia tu. Kalau hak tidak terpedaya dengan dia, hak dia wis kat orang, sama ada dalam bentuk sedekah, tabarruk, ikutlah apa saja asalkan dengan bentuk yang benar, dengan bentuk yang hak, zahir saja nampak terlepas hak milik. Tetapi hakikatnya itu adalah merupakan kita simpanan kita. Saya akan sebut selepas ni pandangan-pandangan mana tokoh-tokoh. Misalnya ada setengah ulama kata bila nak tidur tu
sentiasa kena ingat, hari ni sebanyak mana sudah kita harta kita ke hari akhirat. Kena ingat. Ada setengah ulama dia pun ingat pada keluarga dia. Selain sebelum baca doa nak tidur tu, dia sebut semua. Hari ni berapa dia harta ke hari akhirat. Tu contoh aja. Kita akan sebut banyak pandangan-pandangan ulama yang berbentuk kata-kata hikmah yang digunakan untuk sebagai huraian kepada hadis. Itu makna umum hadis. Secara umumnya, itulah maksud hadis ni. Nabi nak supaya kita jangan terpedaya dengan dunia. Jangan terpedaya dengan dunia. Maksud jangan terpedaya tu maknanya seperti yang kita sebut sana lah. Jangan terpedaya tu sehingga jadi sayang kepada harta. Sebab tu Imam Ghazali maknanya tulis khusus, bab khusus, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bahkan Imam Ghazali senaraikan antara penyakit kronik manusia, cinta kepada dunia dan bimbang, takut kepada kematian. Hak ni adalah penyakit jiwa, penyakit rohani. Hubbud dunya wa karahiyatul maut itu. Dan ramai ulama guna tu cinta kepada dunia saya sehingga tidak sanggup berpisah dengan dunia. Jadi waktu penyakit kronik, penyakit yang menghalang manusia. Orang yang ada hubbud dunya wa karahiyatul maut ni menyebabkan hati dia terikat dengan dunia, dia terhalang 1000 kebaikan baru dia. Nak sedekah saya, bahkan dia nak buat hubungan dengan orang, nak bermuamalah dengan orang, nak berkahwin dengan orang, dia jadi takut. Apa? Takut orang minta harta dia, takut orang minta sedekah dia. Mari pelbagai penyakit tu bila cinta pada dunia. Sebab tu tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, dia cari dunia, tetapi dunia tu dihabiskan pada jalan Allah. Dihabiskan itu istilah dunia kita lah, tapi benda hakikatnya tidak habis. Baik, sekarang kita nak tengok beberapa pandangan ulama berkait dengan hadis dan juga kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat. Perkara yang pertama sekali, kalau kita tengok dalam hadis ni, hadis Nabi sebenarnya pendek ya. Hadis Nabi ya, Ibnu Umar, yang Abdullah, anak Sayyidina Umar tu, dia kata Nabi pernah pegang 2 bahu dia. Lepas tu Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Tu je kata-kata Nabi dalam hadis ni. Walaupun dalam Sunan Bahaki sebut hak Ibnu Umar sebut lepas tu merupakan intipati daripada kata-kata Nabi juga, tapi dia guna bahasa dia sendiri. Misalnya lepas tu kan, bila Nabi pegang kepala bau dia, Nabi kata jadilah engkau hidup atasnya sama ada gharib atau abiru sabil. Lepas tu Ibnu Umar tu dia hura kata-kata Nabi. Dia kata kalau mu berada pada waktu petang, janganlah tunggu pagi. Maknanya jangan lepas peluang. Di situ kita akan buat kesimpulan selepas ni lah, dalam bahagian kesimpulan pengajaran hadis. Bila berada pada waktu pagi, jangan tunggu petang. Buat selalu apa-apa ni. Jangan ditunggu, jangan ditangguh. Rebut peluang kita ketika sihat ni, buatlah semaksimal mungkin ibadat itu. Jangan tunggu sampai bila sakit gak baru menyesal, atau bila sakit nak buat. Bila buat pun tak sempurna dah bila sakit. Jadi hak ni yang disebut oleh Ibnu Umar sebagai huraian untuk memberi penjelasan kepada mana sahabat yang lain, kepada tabi'i yang minta pandangan dia tu. Gitu. Jadi kata-kata Ibnu Umar Abdullah ni, inilah huraian kira-kiranya yang paling tepat ke mana tu. Nak menghuraikan maksud Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Gapo dia? Jangan lepas peluang. Ada saja waktu yang sesuai, sama ada subuh sihat, sama ada waktu yang kita boleh buat selalu sebanyak mungkin. Tu. Ini dia panggil intipati dia yang disebut oleh Ibnu Umar ini. Namun para ulama menghuraikan lebih lagi daripada itu. Kita tengoklah ini sebagai pandangan. Kita nak berkongsi pandangan ulama. Ada juga setengah ulama dia cuba kembarkan, dia cuba kaitkan hadis ini, hadis ke-40 ini dengan beberapa hadis lain. Sebab hadis ini kok mana pun dia ada makna, dia banyak ni tersimpan makna dalam hadis ini, pengajaran kepada kita yang kita boleh ambil dengan makna zuhud, jangan terpedaya dengan dunia.
kita kena buat sesuatu, kena fikir jadi untung ke tidak di hari akhirat. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata bila kita baca hadis ni, kita juga kena ingat pada hadis-hadis lain. Misalnya hadis lain yang disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Imam Nawawi tu, misalnya Nabi ada bersabda, wa mali walid dunya innama مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Itu kata Nabi. Dia kata bandingan aku dengan dunia ni. Nabi bandingan aku dengan dunia ni. Apalah aku dengan dunia ni? Aku dengan dunia ni tak ada apa sebenarnya. Bandingan aku dengan dunia ni bagaikan seorang yang menunggang tunggangan, dia naik kenderaan, kemudian bila dia letih, dia berlindung, berehat di bawah bayangan pokok di padang pasir. Kemudian bila dia segar, dia bangun dan dia pun pergi. Begitu saja dunia ni sebenarnya, kata Nabi. Sebab kita naik kereta, kita nak pergi Kuala Lumpur, berasa letih, kita berhentilah di kedai mana-mana, berhenti makan-makan minum. Lama ke berhenti tu? Paling tinggi sejam je hadis-hadis. Lepas tu kita meneruskan perjalanan kita. Jadi dalam hadis Nabi kata itulah gambaran aku dengan dunia. Begitulah juga kamu dengan dunia. Setengah tu berhenti tu, kadang-kadang berhenti tu keluar saja daripada rahim perut ibu dia, bunyi jerit 2-3 kali, terus mati lagi. Mana sementara nah singgah tu. Bakal kita kata singgah kecil ya tu dah. Kalau ibarat orang musafir kat singgah pergi bilik air, tak ada makan, tak ada minum, metam dah. Dengar jerit lah. Setengah tu sebulan, setengah tu setahun, setengah tu 60, setengah tu 100 tahun berhenti. Tapi kok mana pun sebentar tu dia akan pergi kepada kematian belaka, sebagai mukaddimah kepada, sebagai tahap seterusnya untuk pergi ke alam akhirat. Itu Nabi sebut dalam hadis lain. Itu hakikat kehidupan. Kenapa hal itu? Sebab kalau kita faham ni, dia faham benda-benda gini, dia menyebabkan kita ni jadi ada pagamanya. Kita jadi beringat. Ni orang panggil teringat pada mati ni, teringat pada mati, teringat pada akhirat. Dia menyebabkan manusia ni dia jadi baik, dia jadi ada moral, dia jadi jaga diri dia. Imam Nawawi, kalau hati-hati nak tengok secara luas, boleh tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi telah buat satu bab, dan dia banyak dia sebut hadis dalam itu. Babu fadli zuhdi fid dunya wal hasu ala taqallul minha. Bab kelebihan zuhud, yakni tidak terpengaruh dengan dunia. Saya terjemah tidak terpengaruh dengan dunia, zuhud. Kita terjemah begitu. Sebab tu tengok-tengok hal tu sesuai. Tidak terpengaruh dengan dunia. Bukan dia tolak dunia, dia tidak terpengaruh dengan dunia. Dan galakkan supaya berpada-pada dengan dunia. Satu bab khusus yang Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi banyaklah Imam Nawawi buat mari ayat-ayat dan hadis berkenaan dunia. Dan Imam Nawawi tekankan dalam tajuk itu, dunia ni haqarah, remeh, tidak besar. Tidak haqarah, remeh saja dunia ini. Dan sifat dunia ni sur'atu zawal. Hadiah-hadirat kena ingat, kalau tokoh-tokoh, kalau kita tengok dalam ilmu kesufian, tarikat gapo atau ilmu ni lah berkait dengan tazkiyatun nafs ni, memang cukup popular sur'atu zawal dunia ini. Dunia ni barang cepat hilang. Sentiasa bermain di minda. Para ulama nak supaya dia ni tidak terikat dengan dunia, sebab terikat dengan dunia ni bahaya. Jadi dia masuk dalam minda dia, dunia ni barang cepat hilang. Dia tidak kekal. Dan dunia ini mesti kita berwaspada supaya kita tidak terpengaruh, tidak condong, tidak sayang pada. Jangan siapa terikat jadi saya, siapa terikat hati. Ni saya nak sebut sikit, sebab sini dia buat panjang, kita ringkas-ringkas. Saya petik, bukan petik semualah. Dia buat ringkasan daripada tajuk tu. Misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan bagaimana gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW melalui banyak hadis. Misalnya ini bukan bahasa hadis ni, tapi kesimpulan. Mana gambar dunia dalam tajuk tu, tajuk zuhud dalam kitab Riyadhus ini,
digambarkan dunia sebagai az-zar'u fi atwarihi min al-habbah ila al-hasid aw al-hashib. Dunia ni bagai kazar, bagai ketanaman kita kata. Dia berkembang daripada biji benih, kemudian pergi kepada siapa perekat boleh dituai tanaman itu, kemudian dia jadi kering seperti jerami. Itulah hakikat dunia. Mana kita pergi ke kebun, ke sawah misalnya, kita tanam biji benih, kemudian dia tumbuh, segarlah apa tumbuh tu daripada biji benih. Kemudian siapa satu perekat boleh dituai, boleh dipetik buah dia. Kalau padi tak boleh dituai, selepas tuai apa yang jadi? Dia akan jadi hashim, dia akan jadi jerami, jadi kering, tak ada faedah, lepas tu orang bakar. Itulah hakikat dunia dia. Mana perubahan itu berlaku. Yang kedua, dunia digambar sebagai la'bun wa lahwun dalam Quran. Apa sebut gitu? Dunia digambar sebagai tempat main, tempat lara, tempat hiburan, gitu dah. Jadi ulama bahalah bila kata tempat main, boleh ke manusia nak main 24 jam? Tak boleh. Paling tinggi sejam, lepas tu letih, tak ada gitu. Seorang tu nak berhibur, katakanlah dia nak berhibur dengan lagu. Lagu ni sedap setara mana pun, berapa minit dia boleh dengar. Lepas tu puas, kau dengar juga, dia jadi nera. Tak boleh. Benda jenis hiburan ni sebentar lah, tidak lama. Mana dia ada bersifat sementara. Wazinah dan jenis perhiasan. Bila kata perhiasan ni, aksesori ni kita kata, maknanya bukanlah benda yang asah, tak ada hak tu pun tak apa. Bahkan kadang-kadang hak tu dia jadi bahaya pula. Wa tafakhurun, dunia ni tempat bermegah-megah. Ni benda-benda tak molek lah. Gitu digambarkan. Dan digambarkan juga dalam hadis bahawa dunia ni tempat tipu daya. Ada juga disebut begitu. Macam-macam gambar yang diberi pada dunia supaya kita ni berwaspada terhadap dunia ni. Seterusnya disebutkan juga bahawa Nabi ada bersabda. Ni kita nak faham hadis ni. Sebab ni berkait dengan dunia. Misalnya Nabi bersabda, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah ya Tuhanku. Allahumma ni kadang-kadang kita tidak terjemah ya Allah ya Tuhanku. Allahumma ni maksud dia, kalau bahasa kita nak terjemah dalam bahasa Kelantan kita, sebenarnya gitu Allahumma. Kadang-kadang terjemah dia. Ataupun kita nak terjemah hak biasanya Allahumma, maknanya ya Allah ya Tuhanku. Maknanya kita nak menyatakan betapa besarnya apa yang kita nak sebut tu. Tapi setengah-setengah ulama kata tak sesuai juga kita terjemah kita sama. Supaya kapi zaman jahil guna Allahumma, guna juga Allahumma supaya kita Allah. Hak sebenarnya tu Allahumma. Tidak ada kehidupan yang sebenar. Kalau ada pun yang ada hanya aishal akhirah, kehidupan akhirat. Hak tu sebenar. Kenapa dikatakan sebenar itu? Kerana itulah kehidupan. Kalau boleh masuk surga, dia kekal sampai bila-bila. Kalau masuk neraka, dia setengah tu kekal, setengah tu tidak kekal. Tapi kukuk mana pun, surga ini digambarkan nikmat yang lengkap, nikmat yang sempurna. Atas dunia ni nikmat juga. Apa hikmah? Atas dunia ni kita jadi puas. Puas, kalau puas bahasa Kelantan ni lain. Puas bahasa surat ni lain. Bahasa standard ni kata wan ada. Puas dah hidup bahasa dah, puas dah makan, puas dah naik kata nak beli kereta lain. Bahasa Kelantan. Mana dia rasa jemu dah guna benda tu misalnya. Misalnya bila dia kita kata gapo dia, kita kata orang nak kereta mesti kita kata. Bagi orang tak naik, bila orang naik nak tukar semua, kau boleh dia nak lebih lagi. Mana ada nilai, mana dia tak puas hati. Itu memang sifat dunia gitu. Lepas tu kalau kereta tu kalau molek setara mana pun, dia akan ada zaman buruk dia. Pakai 2-3 tahun dia rosak sini. Tu kira tu hak mahal, tu hak mewah tu. Semua benda begitu atas dunia ni. Tak sedaya lah. Begitu juga manusia, isteri yang cantik, suami yang tampan, kita kata dia sampai satu peringkat dia menurun, ada zaman menurun. Jadi perkara itu sebenarnya Allah SWT sengaja buat begitu untuk menyatakan bahawa dia ada di alam lain yang mana lengkap. Kalau nikmat sampai ke kemuncak, tak ada dah kita kata jembu, tak ada. Manakala alam dunia ni walaupun kita kata enak setara mana, sedap setara mana, hebat setara mana pun, dia bersifat kurang. Dia tidak lengkap. Mesti kita ada rasa jemu. Tu sebagai nak isyarat bahawa dia ada
Allah tiada di satu tempat lain, bukan alam dunia ini, bahawa makan ke, hidup bersama perempuan ke, hidup bersama lelaki ke, hak tu tidak ada jemu. Kita akan rasa nikmat, climate sama kita kata, seolah-olah begitu. Itulah tawaran hak syurga tu. Begitu juga kalau sakit setengah mana, ada setengah orang tu sakit, lumpuh, apa sakit, jantung, 10 tahun derita, mati dengan sakit tu, tak sembuh-sembuh, habis pitih, berapa keping tanah dia jual, sakit, memang sakit. Mana orang tengok mengalirkan air mata, tetapi sakit itu dia berakhir dengan mati. Bila manusia itu mati, maka tak ada dalam sakit itu. Ataupun kadang-kadang Allah beri kesembuhan, bila sembuh tak ada dalam sakit itu. Memang sakit, setengah orang kata sakit semua nak mati, tapi bila Allah tarik sakit, tak ada rasa apa-apa. Sebab cabut buat sakit. Hak tu juga Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut bahawa kesakitan, penderitaan manusia ini, azab kita kata, dia ada satu azab yang mana sakit itu dia tidak berkesudahan. Sakit sama, orang panggil neraka. Dan sakit ni luar biasa. Kerana hak masuk neraka ni ada yang kekal dalam neraka. Hak ni dia tidak ada kesudahan sakit tu. Kalau atas dunia ni sakit secara mana, mesti dia ada akhir dia. Sama ada akhir tu dengan sembuh ataupun akhir tu dengan mati. Tu benda tu kita kena faham lah. Apa sahaja dunia memang sifat dia begitu. Dia ada hak dia. Tetapi di hari akhirat, kalau nikmat dia tidak ada hak. Kalau azab pun setengah-setengah tu dia tidak ada hak. Hak tu perlu kita sedar. Supaya kita ni jadi takut, jadi bimbang. Perlu ada. Itulah maksud Nabi, Allahumma la aisha illa aishal akhir. Dalam hadis lain, ni moleklah kita baca ni sebab hadis ni dia berkaitan. Misalnya Nabi ada bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Rawahu Muslim. Bandingan dunia ni Nabi kata, kalau kita nak banding dengan akhirat lah, gini yang mudah Nabi kata. Mu ambil ni jari kelingking, ikutlah jari mana pun, celup dalam laut dah. Kita pergi ke pantai tu, celup tangan. Patu akak, patu tengok sebanyak mana air yang melekat di jari kamu. Patu cuba tengok dengan lautan yang luas. Itulah bandingan dunia dan akhirat. Lepas tu kalau kita ambil jari tu, kita celup dalam air laut, kita buat klik rumah, tak ada siapa ke. Itulah bandingnya dunia, nak banding akhirat. Jadi kamu duduk bermati-mati kejar dunia sampai lupa akhirat tu, betul-betul kamu ni tak faham kedudukan hakikat hidup ni. Tu dia nak ayat ni. Jadi hak ni apa ni, setahun ni kita tak usah panggil tarikat lagi kan. Kita tak usah panggil tasawuf lagi ke setahun ni. Betapa membentuk jiwa ni kenyataan ini. Boleh menyebabkan kita jadi fana ni kalau nak kira. Kalau kita faham boleh. Inilah hak Nabi ajar, inilah sebenarnya kita nak kata tarikat ni, cara Nabi. Kalau kita nak buat nama tasawuf ke apa. Kenyataan lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abi Hurairah, "Laqad ra'aitu 70 min ahli as-suffah, ma minhum rajulun 'alayhi rida, imma izar wa imma kisa, qad rabatu fi a'naqihim, faminha ma yablughu nisfa as-saqain, wa minha ma yablughu al-ka'bayn, fayajma'uhu bi yadihi karahiyatan an tura 'auratuhu." Rawahu al-Bukhari. Kata Abi Hurairah, sebab dia ni seorang ahli suffah. Abi Hurairah tak sampai pun 3 tahun berada bersama Nabi, hidup bersama Nabi, tetapi dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan dia ni antara sahabat yang paling dibenci oleh Syiah, sehingga Syiah tulis sebuah kitab khusus nak memburukkan apa, bersungguhnya nak buruk sahabat ni, sehingga buat kitab khusus. Sebutan kitab setebal ni. Saya diukur-ukur lebih setengah inci kitab setebal, khusus nak buruk tentang Abu Hurairah. Makna kalau kita baca sampai habis kitab tu harga, suka siapa bahasa Abu Hurairah, tak ada nilai sikit. Itulah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cuba tengok apa sebab dia ni salah seorang sahabat yang sentiasa ikat perut kelaparan. Duduk ngapa hadis-hadis Nabi.
Lapar semua lah kira-kiranya. Memang betul tu. Memang dalam riwayat saya ada sebut kadang-kadang bila dia pergi Nabi, moga orang lapar. Abu Hurairah. Cuba hati-hati agama. Hak ni betul cerita ni. Tapi kat Syiah dia buat gambar Abu Hurairah ni. Semua kalau Nabi ajak ke tiang Nabi, moga Nabi ni, perangai Nabi ni kalau dia makan mesti dia. Tidaklah semua tapi ingat semua lah kepada budak-budak yang duduk di anjung Masjid Nabawi tu, sekitar 70 orang lebih tu. Ingat semua kalau makan tak wagi semua. Jadi Abu Hurairah muka dia tak ada hijau. Dia hijau dia kena duduk mengapa, duduk bicara ilmu ni dia ni. Sebab tu dia ni tokoh akademik di kalangan sahabat. Ingat hadis paling banyak. Jadi oleh kerana dia ni tak hijau, tidak apa-apa. Pelajar sepenuh masa. Tu. Pok dia ni perang ke mana pun, perang pok dia. Sebab tu kalau kita tengok setengah riwayat kata kadang-kadang 20 orang, kadang-kadang 20 orang macam-macam apa. Sebab dia pergi perang tu tidak pergi semua. Nabi tak pergi, dia pergi perang semua pokok dia ni. Kalau hak ni pergi perang ni, lepas ni hak ni pula tak pergi. Sebab dia ni aset untuk menyebarkan agama secara khusus. Memang pokok dia ni memang kerja dia mengajar. Dia mengajar dia itulah mana dia banyak ingat hadis tu. Sayyidina Abu Bakar tidak sebanyak tu. Sebab apa? Dia terlibat dengan pemerintah. Mereka ni dia guna masa banyak. Tapi oleh kerana dia banyak meriwayatkan hadis, maka Syiah serai dia sehingga tulis kitab khusus, sebuah kitab memburuk ke Abu Hurairah. Antara yang dikritiknya kata Abu Hurairah ni kalau pergi rumah Nabi gak duk cak makan, duk tinggal makan. Memang Abu Hurairah sebut aku gak pergi rumah Nabi gak tergambarlah nak makan, moga bagi lapar. Tapi apakah tak boleh kita nak kata dia tidak ikhlas? Tak boleh. Dalam hukum Islam orang curi, kalau lapar curi ki lapar tak kena kerak tangan hati-hati tak serayat lah. Islam ra'i benda-benda lagu tu. Sebab tu kalau orang curi tengok dia tak ada sebab lah dia nak curi, baru kerak tangan. Ni dia banyak lagi lah benda-benda lainnya. Tapi kalau curi kerana dia jeri, nak minum susu 2-3 hari dia curi, kalau sabit tak kena kerak tangan. Dosa itu tak dosa. Dosa dia tu sakau, lepas tu pemimpin luar ke dia. Banyak perkara dia kena tanya. Pemimpin luar ke dia sampai ayat 8. Maknanya pertanggungjawaban itu luas, bukan dia saja. Dalam konteks agama. Jadi benda-benda itu kita kena faham lah. Apa kata Abi Hurairah? Dia kata aku tengok 70 orang ahli suffah. Termasuk dia. Dia kalau kita baca dalam kitab khusus dia sebut tentang ahli suffah ni, di kawasan tempat dia tinggal tu dia buat macam sutuh gitu sikit. Penutup gitu ya. Tidur atas gitu ya, hafal dengan jerami gitu ya. Ujung di sebuah masjid ni kan, ni ruang utama, tepi tu, luar, bergerak kaki 5 beranda tu lah kita ni. Tambah sikit. Sebab kita buat sebuah rumah kita buat setuh kereta, kita perheret sikit buat ada. Gitu. Duduk situ, masjid lagi tu, niat iktikaf boleh. Duduk situ tak ada rumah. Susah aja tak. Mana kalau kita baca cerita bubuk ni macam benar kalau kita tengok dia kata aku ni semua lapar ni siapa nak butuh orang tu ni bubuk ahli suffah ni. Ni lah selepas Nabi wafat dia lah mengembangkan agama di seluruh dunia ni lah bubuk ni lah. Ini orang panggil aset negara sebenarnya dia lah. Tapi nak mana dia faham bukan Nabi pun kadang-kadang tak berasak apa, tak ada masalah. Kalau Nabi mahu kalau Nabi ni aset juta dia berasa hatikat lah. Berasa hatikat lah. Kita nak makan tak cukup yang dia tu. 2-30 juta awak rumah misalnya. Nengkak lah kita. Tapi tak apalah moga Nabi ni hadir-hadir tak. Nabi ni lebih kurang ni hidup benar Nabi. Tak jauh beza dengan sahabat dia. Kita tengok akan datang. Kenyataan Aisyah bagaimana. Kita tengok. Dia beri gambaran. Abu Hurairah memberikan gambaran ahli suffah ni. Mereka ni tak ada kain selimut, tak ada pakaian banyak. Kalau ada kain pun kita panggil selimut, kalau ada pun bila selimut nak tutup tekak, sebab kain selimut nak tutup sampai sekarang ni akan nampak kaki. Setengah-setengah tu dah kebetih nampak. Lepas tu takut nampak aurat tidur dia kekok tu tangan duduk gitu. Baru tutup habis. Tu juga duk pegang kain, bucu kain tu tepi takut buka. Nak nyerah tidur kalau gitu. Inilah pokok. Ni. Dia pokok ni lah yang kalau kita baca dalam sirah, pokok ni lah kira-kiranya menjadi ejek lah. Pokok kapi tengok. Itulah nasib ikut agama susah.
Tapi popok dia jawab, siapa dia kata susah? Dari situ kami tak rasa susah. Tai ya kami gitu ya. Tai semaya kami tak lah. Tai tahajud kami bangun tahajud tak ada susah. Kamu kenapa susah? Kami tak ada apa. Ni sahabat. Dia tanya siapa dia kata susah? Kita senang hati senang. Kita boleh beribadat, boleh tahajud. Siapa popok dia ni digambar dalam kitab Syiah. Ni popok dia ni. Dalam kitab Syiah disebut. Dalam kitab Nahjul Balaghah. Dia sujud semaya tahajud, ketika dia sujud lama dia sujud tu sampai jadi sakit tekak dia tahan dengan pipi. Duk sujud lama tu jadi sakit sini, dia pun belok tok atas pipi. Bila rasa keras sikit tekak betul mula ni buat ni. Dalam kitab Syiah ada sebut. Sampai Sayyidina Ali kata aku tak jumpa buat-buatmu lagu tu. Buat Syiah kata Sayyidina Ali kata kepada buat Syiah, ni sahabat Nabi ni jenis biasa bila sujud lengah tu, lepas tu dia guna pipi pula. Waktu letih duk sujud. Baca ke dia lama bertemu. Ni puak-puak ni tak lapar tak sakit ke? Kita lapar maya budak laut dah. Kalau lapar tak semaya. Tak talah. Tidak menjadi batu penghalang untuk dia. Sebab tu bila puak-puak kafir buat nyanyi dia kata kami tenang. Bahkan hidup kami ni kami rasa paling tenang. Dalam riwayat Muslim Nabi ada sebut ni dia cuba nak gabungkan makna hadis ni. Biar kita faham ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni bagaikan penjara orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Maknanya di atas dunia ni memanglah kita kena terima hakikat. Atas dunia ni bukan semua kau kita boleh buat. Semua hidup dalam je lah. Dia akan beza hidup dia seperti orang yang bebas di luar penjara itu. Boleh buat apa saja. Orang hidup dalam penjara terbatas. Makan pun sekadar yang diberikan. Aktiviti pun cukup terbatas. Memang gitu atas dunia ni. Tapi kena ingat, hak tak boleh, hak kita tak dapat atas dunia ni kita akan dapat di hari akhirat, bahkan lebih baik lagi. Seterusnya kata saya nak petik-petik ni. Ni saya ambil ni kira-kira ni sebab dia banyak dalam ni. Kadang-kadang hak tidak munasabah tu kita tak petik lah. Saya nak ambil sikit lagi. Molek ni kata Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ni Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah, innama ja'alha mahallan lil aghyar wa ma'dinan li wujudil aqdar tazhidan laka fiha. Dalam kitab Al-Hikam kata Ibnu Athaillah, dia kata sebenarnya Allah jadikan dunia ni memang tempat untuk manusia terpedaya. Dunia ni memang gitu, Allah buat memang gitu. Dan sebagai lombong, sebagai tempat untuk perkara-perkara yang tidak molek. Allah langguk kata dunia ni perkara-perkara yang jenis keruh-keruh, jenis tak molek. Cukup banyak benda tak molek. Kalau mengikut tubuh saya lah, dia kata kita tengok tubuh kita ni pun tahi saja. Tahi mata, tahi hidung, banyak mana ada jambai pada tubuh kita saja. Masa saya mengajar hari tubuh saya, kita tengok waktu pun insah tubuh kita. Ni tahi hidung, gigi pun tahi lagi kita panggil. Tahi gigi, tahi telinga, tahi mata, tahi saja, sekat palang saja banyak mana ada jambai. Tu kita sendiri. Inilah hakikat dunia. Hakikat dunia. Misalnya ada seorang ahli sufi perempuan, anak perempuan dia tu comel lah. Jadi ada seorang lelaki tertawa dengan anak perempuan dia tu. Dia panggil jatuh tu, bapa yang kenal anak dia tu. Yang mana kenal anak dia. Dia kata kita tengok mata dia comel. Kata hak jatuh. Dia tengok mata tu, berkali dia tengok mata jadi pening ke mata. Ada kan setengah orang tu, setengah tu mulut, pipi, betis macam-macam Allah buat. Allah tak buat comel semua. Waktu syurga kalau lagu tu. Kok mana orang ni kalau comel mesti ada tempat kita boleh kritik. Dia kata mata tadi ingat semua. Dia temari minggu depan kita kira. Dia mata anak perempuan dia sepuluh julak lah mata jadi berok syuh dia anak perempuan dia. Minta maaf sikit. Lepas tu bila mutah tu dia tak ada. Hak mutah tu dah mula berok lagi mutah tu dia tak ada boleh berhenti. Dia sifat. Jadi bila mutah lagi berok lagi jadi cekor mata pas dalam.
Pipi ni pun masuk padahal. Udah mengel apa? Bila hak jatuh mari minggu depan, dia kata, "Jolo, kau kena ke mata anak dia." Dia pun panggil anak dia tubik. Kejut aja jatuh tu tengok. Allah, dia kata, "Udah lima." Nak uang minggu. Nah, cakap dia kata, "Kenapa jadi macam ni makcik?" Dia kata, "Aku pindah buh dalam beledi hak comel." Hak comel, hak munafik comel memang lepas tu aku pindah buh dalam beledi. Kejut aja tu. Dia pun mari beledi tu penuh dengan anak-anak hak mutok. Sebenarnya manusia comel kis cukup benda-benda lagu ni ya. Tu jadi hak jatuh pun. Jadi kamu kena semok semulalah. Cinta kamu pada anak aku tu apa sebab sebenarnya? Kalau cinta pada mata dia boleh hilang dengan seminggu, mutah je hilang lalu. Supaya ada seorang ni pengalaman sahabat saya sendiri nak cerita. Kena ingat dunia ni hadirat. Sebab masa saya ngaji dengan Maulana dia sebut sama ingat dunia ni kalau kita telajak dia Tuhan uji kita tak tertanggung kita. Ada seorang sahabat saya tu saya sebut secara umum. Dia ni nak kata comel tak comel lah. Biasa dia, tapi bila dia ada piti. Dia kata dia nak cari perempuan. Memang dia sebut. Selepas saya kata beringat sikit. Dunia tu cara mu tu. Edak dia tu nak cari comel. Memang comel semua lah isteri dia. Separatus. Kita pergi pukul 6. Tak ada langsung dengan mu ni. Dia nak kaku. Dia kata. Memang dia target comel. Inilah hadirat. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila boleh anak dua orang, Allah uji dia. Bini dia naik tubuh, mula bini dia tinggi. Comel. Bila naik tubuh besar itu jadi. Saya tulis tu mula pergi tu. Pergi rumah dia tu. Dia waktu ambil air, bini dia tu. Kita tak cas ke abuk dengan mula-mula nikah. Waktu ambil air kita bersenyap. Kita tanya, "Mana rutin ada rumah?" Dia pun senyap. Dia cekuk ke bini dia pakai dapur. Mu tak tulis tak ni besar itu je ada tu dia. Dia kata aku lah ni tak naik dah motor. Kalau aku naik motor nampak dia sorang. Nak pergi mana-mana bawa kereta. Kalau orang tengok ke belakang sepuluh dia sorang bawa. Pada aku je bawa. Lepas tu dia sakit kepala nak menikah lain. Teh uji dia. Dia kata tak nak makan ubat tak tahu. Tu. Sebab dia target comel. Bila jadi Allah buka, Allah jadi gemuk bini dia kan. Dia sakit jiwa. Memang sakit jiwa. Dia tak bawa pergi makan gula apa dia tak bawa. Dia tak bawa pergi mana-mana. Nak gigi je. Tu. Lepas tu molek. Kalau aku tu dalam agama tak molek aja. Sebab itulah kena beringat. Ni benda jalan. Apa saja itu satu contoh dalam bab perkahwinan. Banyak lagi benda lain kita boleh. Dia Tuhan nak uji kita tak tertanggung kita. Sebab tu jangan doa dengan dunia ni biar pada-pada. Kalau tidak, kalau kita dia Tuhan uji lelah kita. Tak lekat nak tahan kita. Ni pun begitu dia. Jadi mok perempuan ni ahli sufi tadi. Jadi lelaki tu pun jadi mikir. Benar gitu ya. Rupanya kita ni hak jadi segar jadi gapo cukup lendai-lendai tu ya. Hak duduk di sebalik kulit tu. Bila tak ada hak tu udus lah. Kata comel. Tu hakikat dunia. Tahu tu? Itu hakikat dunia. Gitu dah banyak ni. Jadi saya rasa insya-Allah kita sambung semula. Jadi rasanya kita kena minggu depan insya-Allah kita sebut lagi sebab banyak lagi perkara-perkara menarik yang disebut oleh ulama khususnya sahabat radhiyallahu anhu. Aisyah di bagaimana dia berjerit di hadapan Nabi. Sedihlah dia. Sedih apa kisah susah? Kadang dia susah. Aisyah ni siapa susah, siapa pernah menangis kisah susah. Aisyah ni perempuan seperti lain. Dia nak juga kemewahan nak apa tapi Nabi tak siajar bini dia mewah seperti orang lain. Dia kata kalau mu nak duduk dengan aku kena cara lagu ni. Pilihlah nak aku kan nak dunia. Kita akan jumpa akan datang kenyataan itu. Kalau nak ambil sekadar yang untuk cukup makan sudah. Biar kita boleh bekerja untuk agama dengan seluas. Jangan duduk gelabuk dengan harta. Jangan duduk sibuk dengan harta. Jadi banyak pengajaran kita boleh ambil insya-Allah. Beberapa pandangan lain itu kita bincang minggu depan insya-Allah. Setakat itulah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.